Selamat datang ke channel Pelan-Pelan Kayu. Dalam video kali ni, aku nak buat video yang boleh dikatakan serius, okey, berbanding dengan video-video sebelum ni. Tapi aku rasa terpanggil untuk mengulas sedikit pandangan aku tentang isu yang sedang hangat diperkatakan mutakhir ini di kalangan para cyclist dan juga non-cyclist juga. Tapi sebelum tu aku nak buat dua penekanan dekat sini. Nombor satu, apa yang aku cakap dekat dalam video ni hanyalah pendapat peribadi aku, tak mewakili mana-mana individu, kumpulan, organisasi, malahan tak mewakili pun para cyclist yang lain. Purely aku punya pendapat peribadi. Dan yang kedua, segala usaha apa-apa saja usaha inisiatif untuk meningkatkan keselamatan jalan raya, aku akan sentiasa sokong. Okey, jadi kena ingat dua benda ni. Okey, kita tengok akhir-akhir ni kayuhan basikal ni dah jadi macam satu fenomena. Ramai orang berminat untuk kayuh basikal. Tak kira lah off-road ke, on the road ke, okey, ada yang kayuh untuk secara sekadar rekreasi. Bagi aku ini adalah satu perkembangan yang sangat bagus lah. Dan Alhamdulillah lah, aku rasa sebenarnya bila aku tengok trend ni kan, memang rasa seronok. Sebab inilah antara sebab channel Pelan-Pelan Kayuh ni diwujudkan. Tapi malangnya akhir-akhir ni timbul pula isu mengenai keselamatan di jalan raya yang melibatkan para cyclist. Dulu kalau sebelum ni kita dengar pasal basikal lajak saja yang membahayakan, tapi sekarang ni dah mula dah ramai orang mempersoalkan gaya kayuhan dekat atas jalan raya ni. Ada yang memberi cadangan untuk mewujudkan akta baru khas untuk basikal, dan ada juga yang cadangkan basikal nak kena pasang plate number. Dari segi akta sebenarnya ada peruntukan mengenai basikal ni sebenarnya. Aku pun ada buka dalam Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Akta ni kan dia sebenarnya adalah untuk penggunaan jalan raya dan lalu lintas. So kalau kita tengok definisi dalam akta tu, lalu lintas termasuk jugalah basikal. Okey, selain daripada tu ada tricycle, kenderaan bermotor dan lain-lain. Walaupun sebenarnya Akta Pengangkutan Jalan ni dia lebih banyak fokus pada kenderaan bermotor, tapi sebenarnya ada peruntukan berkaitan dengan basikal. Contoh dia Seksyen 54/1, Subseksyen 42.1 dan ini semua dengan meninggalkan rujukan mengenai cuba memandu hendaklah tertakluk kepada seksyen ni terpakai kepada orang yang menunggang basikal dan tricycle. Subseksyen ni semua ni dia bersentuh mengenai kalau kita mengguna jalan raya tu dan kita menunggang basikal secara berbahaya, secara mabuk, di bawah pengaruh alkohol, pengaruh dadah. Jadi siapa yang kayuh basikal dalam keadaan macam ni pun boleh dikenakan tindakan. Okey, itu secara umum lah apa maksud dekat dalam seksyen ni. Selain daripada tu, kalau kita tengok pada Seksyen 88/1D, okey, dia kata sebenarnya menteri dia boleh menetapkan alat yang hendak dipasang pada basikal, tricycle atau beca. Maknanya setiap orang nak kayuh basikal dia kena pakai helmet, boleh. Okey, kalau nak kayuh basikal kena ada lampu belakang, lampu depan, boleh dibuat benda tu. Dan juga kalau kita tengok pada Seksyen 112/3, okey, disebut dekat dalam tu seorang pegawai polis atau warden lalu lintas boleh menahan mana-mana basikal atau tricycle dalam pandangannya suatu kesalahan yang telah dilakukan berkenaan dengannya. Okey, jadi sebenarnya peruntukan untuk orang kayuh basikal ni ada dekat dalam Akta Pengangkutan Jalan, tapi mungkin secara umum dia tu aku rasa kita perlu perbaiki sikit lah dia punya peraturan. Dalam akta ni dia biasanya ada lagi dekat dalam tu, bawah dia ada regulations. Dan juga ada cadangan yang mengatakan bahawa orang yang kayuh basikal ni dia kena ada plate number. Jadi plate number ke lesen ke kan, semua benda ni lah. Aku tak berapa berkenan dengan cadangan ni. Okey, sebab bagi aku nombor satu, dia tak menjaminkan keselamatan. Okey, kita pasang plate number pun kayuh dekat jalan raya belum tentu selamat juga kan.
Dan untuk pihak berkuasa proses permohonan untuk dapatkan plate number ataupun lesen ke apa-apa yang patut ni, semua ni memerlukan sumber yang banyak, resources yang banyak dan mengambil masa yang banyak. Kalau basikal yang tak ada plate number tu susah kan, kita nak suruh anak kita pergi kedai beli barang ke apa ke, macam-macam lah alasan dia. Tak boleh pasal apa? Pasal tak ada plate number. Dan yang ketiga, aku rasa kalau kita enforce undang-undang yang mewajibkan setiap basikal kena ada plate number, dia akan membantutkan aktiviti kayuhan basikal lah di kalangan orang ramai. So aku rasa ini bukanlah sesuatu yang kita nak. So secara kesimpulan dia, aku rasa kita kena tengok perkara ni secara lebih luas. Dan kita kena cari satu solution yang terbaik tanpa membantutkan perkembangan gaya hidup berbasikal ni, tapi dalam masa yang sama kita tingkatkan ciri-ciri keselamatan kayuhan basikal tu. So untuk mencari solusi ni, bagi aku ada beberapa faktor yang kita kena terima. Nombor satu, orang kayuh basikal ni dia dah tak macam dulu dah. Dulu orang kayuh basikal ni sekadar rekreasi kan, kayuh dekat taman, kayuh depan rumah kan. Sekarang dah tak dah. Kita tengok orang kayuh off-road, pergi touring pun naik basikal. Kayuh ramai-ramai dekat atas jalan raya, yang pergi kerja naik basikal, yang kayuh dengan family pun satu hal juga kan. Jadi penggunaan basikal ni dah meluas. Dan kita patutnya rasa bangga dengan perkembangan ni. Lepas tu kita kena juga terima bahawa pengayuh basikal ni dia nak guna juga jalan raya. Dia pun patutnya diberi hak lah juga untuk mengguna jalan raya ni. Jadi di kalangan pengguna jalan raya ni sama-sama perlu menghormati antara satu sama lain. Tak boleh nak kira pengayuh basikal yang bertanggungjawab untuk pastikan keselamatan diri diorang, kita orang bawa kereta tak payah. No. Sepatutnya orang yang bawa kereta pun, dia pun kena jaga keselamatan cara bawa kereta tu supaya tidak membahayakan pengayuh basikal dekat jalan raya. So apa yang aku nak cadangkan dekat sini, mungkin pihak yang berwajib ataupun pihak berkuasa, kita boleh adakan satu contoh dia, kod etika ataupun peraturan kayuh basikal. Macam dekat UK dia ada National Bikeability Training. Dalam kod etika ni kita boleh cerita lah, nak kayuh basikal, apa ciri-ciri keselamatan basikal kita. Contoh dia, kena ada lampu, kena pastikan brek elok, tayar bunga kena ada kan. Kedua, maybe ciri-ciri keselamatan pengayuh. Kalau dia nak kayuh basikal, dia kena make sure dia kena ada helmet kan. Yang ketiga, juga kita boleh masukkan ciri-ciri kayuhan basikal yang selamat dekat atas jalan raya. Contoh dia, kalau nak kayuh basikal kat atas jalan raya, dekat mana dia patut berada, apa signal yang dia perlu gunakan untuk katakanlah bila dia nak melintas, bila dia nak mengelak lubang ke apa semua ni kan. So kita boleh adakan benda ni sebenarnya. Kita tak perlu, bagi pendapat aku, tak perlulah sampai tahap kita perlu menggubal undang-undang semata-mata untuk perkara ni. Tapi apa yang penting, bila kita ada kod etika ni, yang penting adalah kita kena educate orang ramai. Kita kena sampaikan kepada semua orang, terutamanya para cyclist. Tapi bagi aku penting juga pengguna jalan raya yang lain. Pengguna jalan raya yang lain pun perlu tahu bahawa kalau dia nampak orang tengah kayuh basikal, dia kena buat macam ni, contoh dia. Dan juga kita perlu educate melalui pelbagai saluran. Gunalah social media, buatlah video keselamatan apa semua ni kan. Dalam televisyen contoh dia ke kan, buat video. Aku teringat dulu masa aku kecil dulu kan, pernah dulu ada video Santoksing bagi pesanan keselamatan untuk balik kampung, bawa kereta elok. Bagi aku benda tu semua banyak membantu sebenarnya. Selain daripada tu, kita juga boleh buat talk dekat universiti ke, dekat syarikat korporat ke, macam-macam saluran lah kita kena guna supaya benda ni dapat disebarkan kepada semua orang mengenai kod etika kayuh basikal.
kita patut fokus pada pembudayaan etika mengayuh basikal. Jangan fokus pada usaha untuk mengekang orang ramai untuk kayuh basikal. Contoh je, sini tak boleh kayuh basikal, sini tak boleh kayuh basikal kan. Terlalu banyak sangat tak boleh nak kayuh basikal, lama-lama orang pun tak nak kayuh basikal. Dan aku pun akui juga adalah segelintir mengayuh dalam keadaan berbahaya, okey. Tapi takkanlah nila setitik rosak susu sebelanga kan. Okey, takkanlah orang merempit terus kita haramkan orang bawa motor dekat jalan raya. Tak logik lah kan. Kalau kita mulakan dengan usaha ni kita adakan dulu kod etika kayuhan basikal, InsyaAllah aku rasa dia akan berjaya lah. Tapi kita kena faham sebenarnya usaha ni dia akan mengambil masa dan resources yang banyak juga. Okey, tapi bagi aku yakin ia akan membuahkan hasil apabila semua pengguna jalan raya menghormati antara satu sama lain. Aku harap benda ni, cadangan ni mungkin dapat disampaikan kepada pihak yang berwajib, dan aku rasa itulah, kita jagalah keselamatan dekat jalan raya, bukan untuk diri kita je sebenarnya, untuk orang lain pun sama. Okey, tapi kita kena ingat kita ni kayuh basikal. Kalau kita terlanggar dengan dengan kereta, bukan kereta yang yang bermasalah ataupun cedera sangat, yang cedera lebihnya kita. Okey, siap-siap kiong kan. So jagalah diri bila kita nak kayuh basikal dekat jalan raya tu. Tapi macam mana pun, apa yang penting sekarang ni, aku nak juga dengar apa pendapat korang. Okay, apa pendapat korang tentang isu ni dan macam mana cara terbaik untuk kita menangani isu kayuhan dekat atas jalan raya ni. Sama ada korang setuju ke tak setuju ke, korang masukkan kat ruang komen. Okay, kita kena open dalam membincangkan isu ni. Okay, alright gang, jumpa lagi dalam video akan datang.